Assalamualaikum dan selamat pagi kepada saudari berdua. Selamat datang ke sesi temu ramah kita pada pagi ini. Pohon rindang di tengah padang, daunnya hijau meneduhi bumi. Sebelum kita memulakan perbincangan, eloklah dahulu kita memperkenalkan diri. Kerana bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi nama diberi Koyum Afrina binti Muhammad Sawawi. Saudari berdua boleh panggil saya Afrina dan saya berasal daripada Sabah. Bagaimana pula dengan saudara yang cantik manis? Selamat pagi dan Assalamualaikum semua. Nama diberi Majidah binti Samad dan saya berasal daripada Keningau, Sabah. Orang Keningau. Ya. Okey, bagaimana pula dengan saudari? Okey, nama diberi Nurhana Sofiah binti Muhammad Ruf. Saudari berdua boleh panggil Hanan dan saya berasal daripada Kelantan. Oh, Kelantan lah saudari Hanan, jauh nampaknya datang. Jauh daripada Semenanjung itu. Okey. Okey, untuk pengetahuan saudari Majidah dan saudari Hanan, topik perbincangan temu ramah kita pada pagi ini ialah peranan komunikasi era digital dalam memelihara bahasa ke arah memupuk perpaduan negara. Jadi sebelum kita masuk ke topik perbincangan kita pada pagi ini, saya akan menerangkan dulu pengenalan topik kita apa berdasarkan kefahaman yang saya faham. Okay. Dalam meneliti arus kemodenan ini, dalam kita memelihara bahasa adalah apabila penggunaan suatu bahasa itu kita terapkan dan kita ketahui yang penggunaan bahasa dalam pertuturan seharian kita tu adalah sangat penting. Sebagai contoh, aplikasi TikTok, WhatsApp, Instagram yang kita selalu guna tu, kita mestilah menerapkan penggunaan bahasa. Jadi, macam mana pula dengan kefahaman saudari Majidah? Pada pendapat saya pula, komunikasi era digital ni apabila kita berkomunikasi dalam talian, kita bukan sahaja berborak ataupun bercakap kosong, tetapi kita akan menyampaikan suatu mesej mengenai perpaduan. Terima kasih. Bagaimana pula dengan pandangan atau pendapat saudari Hanan tentang topik kita pada pagi ini? Okey, dengan cara memupuk perpaduan, komunikasi era digital ini kita boleh menggunakannya sebaik mungkin melalui media sosial sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi dengan etnik atau kaum-kaum yang lain. Dengan cara itulah kita boleh merapatkan ukhuwah di antara perpaduan kaum. Ternyata komunikasi era digital membawa banyak kesan positif kepada setiap pengguna yang beretika dalam menggunakannya. Itu sahaja pendapat daripada saya. Terima kasih atas pandangan saudari Majidah dan saudari Hanan. Okay, seperti yang kita ketahui, pelbagai peranan komunikasi era digital ini dalam memelihara bahasa ibunda kita, iaitu bahasa Melayu dalam memupuk perpaduan negara. Boleh saudari Hanan terangkan kepada saya apa antara peranan-peranan itu? Okey, baiklah. Seperti yang diketahui umum, media sosial merupakan platform yang paling mempengaruhi masyarakat kini, terutamanya dalam kalangan remaja atau lebih dikenali sebagai generasi Z. Okey, oleh itu pihak media sosial bolehlah menyebarkan penggunaan bahasa ibunda kita dalam era komunikasi digital ini. Platform media ini dapat kita memanfaatkannya untuk meningkatkan lagi penggunaan bahasa ibunda kita, iaitu bahasa Melayu. Contohnya, bagi pihak pempengaruh atau dikenali sebagai pihak influencer, bolehlah menggunakan bahasa ibunda, bahasa Melayu dalam perkongsian video mereka yang hendak dikongsikan melalui platform media sosial seperti aplikasi TikTok, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Perkara ini secara tidak langsung dapat memberi kesan yang positif kepada penonton video untuk meningkatkan lagi penggunaan bahasa tempatan dalam pertuturan seharian mereka. Bukan itu sahaja, dalam komunikasi era digital ini, aplikasi pembelajaran juga wujud.
Aplikasi ini bolehlah kita jadikan ia sebagai tempat untuk kita pelihara lagi bahasa ibunda kita dalam kalangan remaja. Kenapa saya berkata demikian? Kerana kebiasaannya aplikasi pembelajaran ini digunakan dalam kalangan remaja, terutamanya remaja yang masih bergelar seorang pelajar atau masih belajar di universiti. Okey. Aplikasi pembelajaran yang terkenal seperti Canva dan Google bolehlah kita gunakan dengan lebih kerap dalam pembelajaran, seperti membuat pembentangan di dalam kelas. Jadi, guru bolehlah mengambil peluang ini dengan sebaik mungkin mengarahkan pelajar mereka untuk menggunakan bahasa ibunda sahaja yang dibenarkan dalam sesi pembentangan tersebut. Tindakan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi penggunaan pemeliharaan bahasa ibunda kita dalam kehidupan seharian. Itu sahaja pendapat daripada saya. Terima kasih Saudari Hanan atas pendapat yang diutarakan. Menarik sungguh ya jawapan Saudari Hanan sebentar tadi. Okay. Sudah jelas adanya peranan pihak influencer itu sendiri dalam memelihara bahasa. Okay. Seperti yang kita tahu juga, pihak kerajaan ni adalah puncak piramid negara yang perlu mengambil inisiatif dalam memelihara bahasa pada era komunikasi digital ini. Jadi, pada pandangan Saudari Majidah, apa contoh yang boleh peranan pihak kerajaan itu jalankan? Pada pandangan saya pula, peranan pihak kerajaan dalam memelihara bahasa ibunda kita ke arah memuruk perpaduan adalah dengan membangunkan identiti kebangsaan, di mana suatu proses yang penting yang melibatkan pengukuhan nilai, budaya dan bahasa yang menjadi ciri khas sebuah negara. Dalam konteks ini, peranan utama kerajaan adalah untuk memperkukuhkan lagi penggunaan bahasa kebangsaan ini, serta mempromosikan lagi perayaan budaya yang dapat menyatupadukan lagi masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum di negara ini. Sebagai contoh, sektor pendidikan perlu memasukkan bahasa kebangsaan dalam kurikulum sekolah dan institusi pengajian tinggi bagi mengukuhkan dan membiasakan lagi penggunaan bahasa tersebut dalam kalangan masyarakat setempat. Oleh itu, kerajaan perlu menyediakan sumber dan latihan kepada guru-guru untuk memastikan pengajaran bahasa kebangsaan ini lebih berkesan dan efektif. Bukan itu sahaja, kerajaan juga bertanggungjawab dalam merangka dasar dan menyediakan sokongan kewangan serta sumber daya untuk mempromosikan bahasa kebangsaan kita dan budaya dengan lebih berkesan. Selain itu, seperti yang kita tahu, dalam era modernisasi ini, seluruh masyarakat sangat aktif dengan penggunaan media sosial. Oleh itu, disinilah masanya untuk kita mengambil kesempatan bagi mempromosikan lagi penggunaan bahasa ibunda kita dalam media cetak, elektronik dan digital, sekaligus dapat mempromosikan lagi penganjuran acara budaya dengan menyokong dan membiayai penganjuran festival atau acara seni yang menonjolkan warisan negara kita. Hal ini juga termasuk dalam menyemarakan lagi perayaan tradisional yang melintasi pelbagai etnik di negara ini dan secara tidak langsung dapat memupuk perpaduan kaum dalam negara kita. Dengan cara ini, pemikiran masyarakat akan lebih terbuka untuk mengekalkan lagi penggunaan bahasa kebangsaan kita dalam kehidupan seharian. Itu sahaja pandangan daripada saya. Terima kasih Saudari Majidah atas pandangan yang diutarakan sebentar tadi. Okay.
bagi pendapat saudari Hanan lah kan, selain daripada pihak kerajaan yang disebutkan oleh saudari Majidah, apa pihak lain yang boleh membangunkan pemeliharaan bahasa kebangsaan ini? Okey, baiklah. Selain daripada pihak kerajaan, penglibatan masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam memelihara bahasa ibunda kita, sekaligus memainkan peranan yang dapat memupuk perpaduan negara. Kenapa saya berkata demikian? Hal ini kerana negara Malaysia seperti yang kita ketahui terdiri daripada pelbagai kaum seperti kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya. Jadi, pihak lain yang bertanggungjawab dalam peranan ini selain pihak kerajaan ialah pihak media, pihak non-governmental organisation atau lebih dikenali sebagai NGO, serta penggiat-penggiat seni dan budaya dalam negara kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengeratkan lagi perpaduan dalam era komunikasi digital ini. Okey, bagi pihak media, mereka bolehlah menyediakan satu slot khas dalam talian untuk dijadikan sebagai tempat kita berkongsi cerita tentang perpaduan. Perkongsian ini bukan sahaja boleh dilakukan melalui aplikasi, tetapi ia juga boleh dikongsikan melalui radio, televisyen atau aplikasi lain dalam talian. Okey, dalam konteks ini, penggunaan dalam talian semestinya terdiri daripada pelbagai latar belakang dapatlah mengambil peluang untuk berinteraksi, berkongsi cerita atau menyokong satu sama lain, yang mana dapat merapatkan jurang antara etnik sekaligus dapat mengeratkan perpaduan di antara kaum. Manakala bagi pihak NGO pula, mereka bolehlah menjalankan kempen kesedaran melalui talian. Kempen ini bolehlah menggunakan media sosial untuk mempromosikan lagi penggunaan bahasa ibunda dan kesedaran tentang kepentingan bahasa ibunda dapat dilaksanakan dengan mudah. Organisasi ini boleh mencipta kempen untuk menggalakkan masyarakat lebih menggunakan bahasa ibunda dalam kehidupan seharian mereka. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari Hanan. Okey, seterusnya, bolehkah saudari Majidah kongsikan kepada kami peranan bagi pihak yang lain? Boleh. Baiklah, bagi aspek pendidikan, pihak Kementerian Pendidikan dan Kesedaran boleh memainkan peranan yang penting dalam membangunkan masyarakat yang memahami dan lebih menghargai bahasa kebangsaan kita, serta dapat mewujudkan perpaduan di negara ini. Melalui pendekatan ini, kita dapat mendidik generasi muda tentang nilai bahasa ibunda kita dan pentingnya memupuk perpaduan dalam masyarakat yang pelbagai agar mewujudkan suasana yang harmoni. Sebagai contoh, menggunakan kandungan pendidikan untuk mendidik tentang bahasa seperti menggunakan aplikasi permainan dalam pengajaran, di mana pelajar sekarang sangat gemar menggunakan aplikasi permainan agar pembelajaran bahasa yang disampaikan kepada pelajar lebih menarik dan berkesan, serta mereka akan memberikan tumpuan yang sepenuhnya kepada guru yang mengajar ketika pembelajaran tersebut berlaku. Selain itu, kita juga boleh mendidik para pelajar tentang perpaduan antara kaum dengan menggalakkan aktiviti co-curriculum yang melibatkan pelajar dari pelbagai latar belakang untuk bekerja sama dalam satu projek atau aktiviti tertentu. Hal ini dapat memperkukuhkan lagi ikatan sosial dan memupuk semangat perpaduan antara satu sama lain. Terima kasih, itu sahaja pendapat daripada saya. Terima kasih saudari Majidah. Okay.
Jadi itulah nampaknya tadi keterangan dan jawapan yang diajukan oleh Saudari Majida dan Saudari Hanan berkaitan peranan-peranan yang boleh kita jalankan atau pihak lain dijalankan untuk memupuk lagi perpaduan negara melalui era komunikasi digital ini. Okey, jelaslah bahawa semua pihak perlu memainkan peranan yang penting bagi mewujudkan perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Jadi nampaknya di sini bukan sahaja kita sendiri perlu mengambil inisiatif dalam membangunkan, malah pihak kerajaan itu sendiri adalah peranan penting dalam mewujudkan perpaduan melalui pemeliharaan bahasa ini. Okey, baiklah Saudari Majida dan Saudari Hanan, kita beralih kepada pertanyaan soalan yang ingin saya ajukan kepada saudari berdua. Okey, saya mulakan dengan Saudari Majida, boleh? Boleh. Okey, Saudari Majida, bagaimana komunikasi digital ini dapat membantu merapatkan jurang bahasa antara pelbagai etnik di negara ini? Seperti yang kita tahu, di negara Malaysia ini, kita tahu kan ada ramai pelbagai etnik, sebagai contoh Melayu, Cina, India. Jadi macam mana untuk mereka merapatkan jurang bahasa itu? Boleh Saudari Majida ulaskan? Boleh. Pada pendapat saya, komunikasi digital dapat membantu dalam menyediakan platform untuk perbualan antara etnik, antara pelbagai etnik melalui forum dan media sosial. Selain itu, komunikasi digital juga menggalakkan pertukaran budaya antara kaum lain dan pemahaman serta dapat memupuk interaksi dalam pelbagai bahasa yang ada di negara kita. Seperti yang kita ketahui, Malaysia mempunyai pelbagai kaum, antaranya Melayu, Cina, India dan banyak lagi. Maka dari kewujudan kaum itulah muncul pelbagai bahasa seperti bahasa Tamil, bahasa Mandarin dan bahasa dusun yang datang daripada kawasan Borneo dan banyak lagi. Terima kasih, itu sahaja. Terima kasih Saudari Majida. Okay, saya beralih kepada Saudari Hanan pula. Okey, Saudari Hanan, apakah cabaran yang dihadapi dalam memelihara bahasa ibunda di era digital ini? Okey, baiklah. Daripada pemerhatian saya, cabaran utama yang dihadapi adalah pengaruh bahasa pasar atau lebih dikenali dengan bahasa raja. Bukan itu sahaja, penggunaan bahasa dialek negeri sendiri seperti dialek Kelantan, dialek negeri Terengganu, Kedah dan sebagainya dalam penggunaan pertuturan seharian juga menjadi cabaran kepada kita. Di samping itu, pengaruh bahasa asing seperti bahasa Inggeris juga sering digunakan oleh masyarakat sejagat dan masyarakat ini menjadikannya sebagai satu trend. Okey, akhir sekali, kurang sumber pembelajaran juga menjadi salah satu cabaran yang dihadapi pada masa kini. Wah, menarik sungguh jawapan Saudari Hanan. Macam Saudari Hanan cakap tadi, mereka gunakan sebagai satu trend kan. Ya, Macam betul. kadang orang dalam pertuturan, ya, diorang Melayu tapi diorang berspeaking, orang cakap kan. Betul. Okay. Seterusnya, Saudari Majida, apa contoh platform yang boleh Saudari terangkan kepada kami, platform digital yang berkesan dalam mempromosikan penggunaan bahasa tempatan ini, bahasa ibunda? Bagi pendapat saya lah kan, platform digital yang berkesan adalah seperti YouTube, TikTok. Lebih-lebih lagi aplikasi tersebut banyak digunakan dalam kalangan remaja pada masa kini. Bukan sahaja dalam kalangan remaja tetapi dalam kalangan orang-orang yang sudah berumur pun masih menggunakan. Dari aplikasi tersebut, mereka boleh berkongsi video atau memuat video yang berkaitan
dengan penggunaan bahasa tempatan untuk tontonan umum. Selain itu, mereka juga dapat mempromosikan bahasa kebangsaan kita kepada generasi muda yang lain dengan cara menghasilkan poster melalui aplikasi yang terkenal iaitu Canva. Seterusnya dikongsikan dalam grup kenalan atau social media seperti Facebook dan Instagram. Mungkin itu sahaja pendapat saya. Macam saudari Majida dah terangkan pasal Canva, saudari Hanan pun awal temu ramah tadi ada cakap pasal aplikasi Canva, Google. Jadi nampaknya itu antara aplikasi yang sering digunakan kan pada masa sekarang ni. Lebih-lebih lagi belajar universiti untuk membuat assignment mereka orang cakap. Okay, saya beralih kepada saudari Hanan pula. Okay, saudari Hanan, soalan yang keempat, apakah dan bagaimanakah komunikasi digital ini dapat membantu pemeliharaan bahasa kebangsaan kita di kalangan generasi muda ataupun dikenali yang Gen Z lah. Baiklah. Pada pendapat saya, pemeliharaan bahasa kebangsaan dalam komunikasi era digital dapat membantu generasi muda dengan melibatkan generasi ini dalam perbincangan atau penghasilan kandungan dalam bahasa kebangsaan melalui platform yang ada di media sosial. Oleh itu, guru di sekolah bolehlah memainkan peranan kepada anak murid atau para pelajar berkaitan penggunaan bahasa tempatan melalui pemberian tugas kepada pelajar. Seperti contoh, mengarahkan murid-murid untuk menghasilkan video tentang bahasa tanpa menggunakan bahasa rojak atau bahasa pasar. Tindakan ini membolehkan murid-murid menyedari akan kepentingan bahasa kebangsaan ataupun bahasa tempatan dan mereka akan mengambil cakna bahawa bahasa rojak bukanlah bahasa yang sesuai untuk dijadikan sebagai bahasa dalam pertuturan seharian. Okey, itu sahaja. Terima kasih di atas jawapan yang saudari Hanan ulaskan dan utarakan tadi. Okey. Nampaknya kita berada di penghujung sesi temu ramah kita dan sesi soal jawab kita. Maka sebelum saya tutup, apakah harapan daripada saudari berdua tentang pemeliharaan bahasa kebangsaan dalam komunikasi era digital ini? Boleh saudari Hanan ulaskan harapan saudari Hanan? Okey, harapan. Okey, baiklah. Harapan saya ialah pemeliharaan bahasa kebangsaan dalam era komunikasi digital merupakan satu tanggungjawab bersama yang memerlukan kerjasama daripada pelbagai semua pihak, tidak kira daripada pihak individu sendiri atau pihak keluarga atau pihak sekolah. Okey, dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital yang ada sekarang pada era modernisasi ini, secara positif kita dapat memastikan bahasa kebangsaan tidak hanya terpelihara tetapi juga berkembang ke luar negara. Ini akan menyumbang kepada perpaduan dan keharmonian negara, menjadikan kita lebih bersatu dalam kepelbagaian kaum dan ataupun etnik di dalam negara kita. Dengan komitmen dan usaha yang berterusan, kita sekaligus dapat memastikan warisan budaya kita terus hidup dan masih lagi relevan dalam dunia yang semakin maju ini. Pemeliharaan bahasa ini juga bolehlah digunakan kepada generasi yang akan datang. Itu sahaja. Terima kasih saudari Hanan di atas harapan yang diulaskan sebentar tadi. Okey, bagaimana pula dengan saudari Majida? Apa harapan saudari Majida? Harapan saya juga sama seperti saudari Hanan. Dalam bidang teknologi, saya berharap agar teknologi ini menjadi jambatan yang menghubungkan generasi muda dengan bahasa ibunda mereka.
Saya juga ingin melihat usaha kolektif daripada masyarakat sejagat kita dalam menghasilkan kandungan yang lebih menarik dan bermakna menggunakan bahasa kebangsaan agar orang lain dapat menikmati dan meningkatkan lagi penggunaan bahasa kebangsaan kita. Selain itu, saya juga harapkan agar semua pihak termasuk institusi pendidikan dan komuniti berganding bahu untuk memastikan bahasa kita terus relevan dan hidup dalam dunia digital supaya tidak ditelan zaman. Kata pepatah, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Dengan cara ini, kita dapat menjaga warisan bahasa sambil beradaptasi dengan perubahan zaman seterusnya. Itu saja. Izinkan saya pula mengulas sedikit sebanyak tentang apa yang saudari berdua sampaikan sepanjang sesi ini berlangsung. Okey, dari perspektif saya pula, harapan saya lah kan agar bahasa kebangsaan ini teruslah dipelihara dan dipromosikan dalam semua platform digital. Tidak kisah platform itu masih digunakan atau tidak, tapi kita teruslah berganding bahu untuk pemeliharaan bahasa ini. Contohnya dalam aplikasi TikTok sendiri, WhatsApp, Instagram. So dari situ kita boleh membangunkan pemeliharaan bahasa ini. Okey, jadi dengan lebih banyak inisiatif untuk menggalakkan penggunaan dalam kalangan generasi muda serta pelbagai lapisan masyarakat, pihak kerajaan atau pihak individu dari kita sendiri boleh berganding bahu untuk pemeliharaan bahasa ini. Sebagai contoh, Hanan sendiri kan asal daripada Kelantan dan datang ke Sabah. Jadi bagi Hanan sangat susah untuk Hanan mempraktiskan bahasa ibunda. Lagi-lagi kita masing-masing bahasa berlainan, betul kan? Betul. Saudari Majidah pula, mesti saudari Majidah tertanya-tanya, apa dialek Kelantan yang saudari Hanan diterangkan? Macam tu. So kita masing-masing kurang memahami ataupun kurang faham apa yang disampaikan dengan dialek masing-masing. Jadi untuk terapkan pemeliharaan bahasa dalam komunikasi pertuturan seharian, eloklah kalau kita masing-masing menerapkan bahasa ibunda atau kita sendiri panggil bahasa baku dalam pemeliharaan bahasa pertuturan kita seharian. Okay, jadi nampaknya itu sahaja sesi temu ramah kita pada pagi ini. Terima kasih kepada saudari Majidah dan saudari Hanan di atas perkongsian dan soal jawab yang saudari Hanan dan saudari Majidah utarakan sebentar tadi. Sekian, terima kasih dan kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.